Yang berbahagia Profesor Dr. Ahmad Sazali Hamzah, Rektor UiTM Cawangan Selangor. Yang berusaha Profesor Dr. Hajah Zurida Ibrahim, Pengarah Institut Pimpinan Pelajar. Yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim. Ada? Oh, no, okay. Yang berusaha Dr. Syahsuzan Zakaria, Pengarah Bahagian Pembangunan Pelajar, Timbalan Rektor HCP di kampus-kampus negeri yang turut hadir, dan seorang rektor hadir hari ini, perempuan, Puan Mazidah, Profesor Dr. Mazidah Putih, pengurusan UiTM, ahli-ahli sekretariat, seterusnya kepada peserta-peserta mahasiswi-mahasiswi wanita masa depan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat sama-sama berkumpul untuk menghadiri konvensyen pemberkasaan kepimpinan mahasiswi kebangsaan UiTM yang dianjurkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi bersama dengan Universiti Teknologi Mara. Jadi program ni sebenarnya adalah program yang dianjurkan oleh kementerian bersama dengan UiTM. Ya. Jadi satu program yang hasratnya besar untuk melihat bagaimana kita boleh memperkasakan generasi kepimpinan wanita pada masa depan. Sebab itu dianya menggabungkan semua peserta-peserta daripada IPTA dan IPTS seluruhnya. Jadi adakah semua ini ada ni? Saya harap ada wakil semua. Ya? Sebab kita mahu supaya resolusi yang dibentangkan nanti adalah resolusi yang benar-benar mewakili generasi muda kepimpinan pada masa depan. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Ahmad Sazali Hamzah kerana mengizinkan kita untuk menggunakan UiTM Selangor sebagai tempat untuk kita mengadakan konvensyen pada pagi ini. UiTM Selangor ini UiTM yang bongsu tetapi yang paling tua. Sebenarnya rekodnya, sebab apa? UiTM Selangor ni dia last kali wujud. Tapi dia lah yang paling tua. Berbeza dengan universiti lain, dia HQ yang tua dulu muncul kan. Yang besar dulu muncul, tapi yang kita yang besar kemudian muncul. Ni ITM punya nature ni, nak beritahu pada yang bukan ITM ni kan. Jadi begitulah. Sebab apa yang di Selangor ni semua ada. Semua fakulti ada. Jadi dianya satu fakulti yang senior, lepas satu kita diterajui oleh profesor yang hebat, Dr. Profesor Sazali Hamzah. Dan juga pengerusi majlis profesor UiTM. Sesungguhnya majlis pada pagi ini adalah majlis yang kita boleh kira istimewa. Kerana kita menghimpunkan semua pemimpin-pemimpin pelajar untuk kita berbincang dan juga menyatukan pemikiran supaya kita dapat hasil atau idea yang boleh membantu pihak kerajaan khususnya untuk membangunkan wanita dalam landscape kepelbagaian negara kita ini. Landscape ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Kehadiran saudara-saudari sekalian membuktikan bahawa kita semua sangat prihatin terhadap perkembangan program universiti yang segenap sokongan serta dukungan dalam memastikan kejayaan pelaksanaannya. Dan satu yang uniknya, buat pertama kali juga Malaysia, ya, kita mempunyai Menteri Pengajian Tinggi daripada kaum wanita. Begitu hayatilah, itu pertama kali. Dan juga UiTM juga pertama kali kita ada Vice Chancellor wanita. Mengambil semangat itulah sebenarnya juga kita mengadakan konvensyen pada pagi ini untuk menghargai
dan juga mengakui kehebatan wanita dalam negara kita ini dan juga melihat jauh ke depan tentang masa depan golongan wanita pada harapan untuk memimpin sebahagian daripada yang menjadi komponen kepada kepimpinan negara. Izinkan saya dengan penuh rasa takzim dan bangga untuk menitipkan beberapa amanat dan aspirasi sebagai cetusan pemangkin agar tercurah jua apa yang diceritakan, insya-Allah. Hadirin yang saya hormati sekalian, semuanya okey ke malam tadi tidur? Okey? Minum semua okey? Bagus. Sebab saya tengok macam alumni. Semangat sikit Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, mahasiswi merupakan aset yang tidak ternilai dalam menafaskan sumber daya modal insan yang diperlukan oleh negara. Kita mengakui penglibatan para mahasiswi dalam segenap aspek kepimpinan merupakan suluh utama untuk mereka terus manjur menanjak gemilang di masa hadapan dalam apa jua lapangan kehidupan. Hakikatnya, sistem pendidikan tinggi di Malaysia dibangunkan atas kapasiti mengiktiraf dan melestarikan generasi masa hadapan dalam memimpin negara. Tidak terkecuali peranan yang turut disumbangkan oleh para mahasiswi. Hari ini, majoriti pelajar-pelajar di IPT perempuan. Betul? Betul Betul. Jadi ini membuktikan bahawa negara kita sebuah negara yang tidak ada gender bias ataupun penindasan terhadap mana-mana gender. Malah kita mahu mereka lebih berperanan dan berkasa. Ya. Pasal itu kita lihat 70% ataupun 60% kapasiti graduan ataupun mahasiswa dari universiti terdiri daripada pelajar wanita. Ya. Sebab kita jangan anggap ini satu perkara yang sebenarnya biasa. Ada setengah-setengah negara membangun, mereka masih lagi memberikan tumpuan kepada anak-anak lelaki berbanding dengan anak perempuan. Ya? Ada separuh pula sekolah pun lelaki lain, sekolah perempuan lain. Sekolah lelaki lagi lebih daripada sekolah perempuan. Itu kesaksamaan gender yang kita tengok masih lagi wujud sebenarnya dalam dunia pada hari ini. Jangan kita anggap ini perkara biasa. Sebenarnya ini juga keistimewaan kepada kita. Ya? Kalau kita pergi dengan negara lain, kalau saya sebutkan, jadi isu diplomatik pula. Nanti tak sebut lah kan. Yang kita tengok, sebelum ini, perempuan tak boleh kerja pun. Ya? Dia mesti duduk di rumah. Dan kalau dia belajar pun, hanya untuk dia mengajar anak dia besok. Bukan untuk dia bekerja untuk mencari nafkah untuk diri dia. Ya? Tak boleh buat kereta pun. Dan universiti pun begitu khusus untuk mereka dan bilangan universiti itu pun kecil saja. Tetapi Alhamdulillah dalam negara kita ini, perkara yang kita anggap biasa, kelaziman, di mana kamu ni semua lahir dalam keadaan yang kita dah merdeka dan maju. Jadi macam biasa kita nampak. Tapi sebenarnya satu kelebihan yang ada pada kita sebagai rakyat Malaysia, sebuah negara yang membangun. Bukan lama kita baru merdeka. Kita baru merdeka baru 60 tahun. Sebenarnya sebuah usia yang muda bagi sebuah negara. Kalau kita nak compare kita dengan University United Kingdom, United States yang negara dah beratus tahun established, sebenarnya tidak adil. Tetapi apa yang dicapai pada hari ini dan juga pencapaian wanita pada hari ini, pencapaian yang begitu drastik dan cepat. Kalau kita tengok tahun 60-an baru di Eropah mula gaji lelaki sama dengan gaji perempuan. Tahun 60-an. Dan kita dah lebih awal daripada itu kita memberikan kesaksamaan terhadap perkara tersebut. Justru itu, penglibatan mahasiswi yang berkaliber amatlah diperlukan bagi memastikan negara tidak ketandusan bakat kepimpinan yang cemerlang dan wibawa. Lantaran demikian, saya berharap kita dapat mengekalkan rekod negara kita yang mempunyai situasi yang menggalakkan kepada golongan wanita untuk maju ke hadapan.
Hadirin yang saya hormati sekalian, saya dipahamkan konvensyen yang direncanakan ini antaranya menyasarkan perbincangan pemimpin pelajar terhadap 6 kluster utama, iaitu patriotisme, perundangan, keusahawanan ekonomi, kesukarelawanan, kesejahteraan sosial, profesional dan kesihatan dan juga kecantikan. Dunia semakin mencabar dan begitu dinamik. Patriotisme kita diganggu gugat oleh dunia cyber yang kadang-kadang memang berhasrat mengelirukan dan juga menceramukkan pemikiran anak-anak muda, khususnya golongan-golongan yang memang hari ini tidak boleh hidup tanpa IT, telefon di tangan mereka. Justru itu soal patriotisme ini soal yang penting dilihat bagaimana kita menempani masa depan. Idea daripada pemimpin pelajar wanita, kita nak dengar. Bagaimanakah kita untuk memperkasakan patriotisme di kalangan rakyat Malaysia. Idea lama yang masih terpakai lagi, kita kata menghayati rukun negara. Tetapi apakah lagi perspektif baru yang boleh kita lihat dan boleh kita praktikkan pada masa depan supaya patriotisme di kalangan warga negara kita. Sebab apa yang diputuskan oleh wanita, dia mempengaruhi keluarganya. Itu satu kenyataan dan hakikat. Ya? Sebab mak kita tanya kita, bapa kita tak tanya. Mak kita akan tanya semua anak-anak perempuan kita, anak lelaki kita. Itu biasa antara perempuan dengan lelaki. Lelaki dia serah pada isterinya tengoklah. Jadi isteri kurang mempengaruhi anak-anak. Berbanding dengan perempuan, dia mempengaruhi anak-anak. Apabila bergaduh antara suami dan isteri, anak-anak akan kata, isteri dia betul. Mak dia betul. Kan? Jadi maknanya kan di situ, idea mereka adalah idea yang boleh diterima pakai. Di peringkat yang lebih tinggi kalau kita bawa. Macam mana nak membangkitkan soal patriotisme di kalangan generasi muda pada masa depan. Pada saya, hadirnya kamu di sini pada hari ini ialah untuk melihat bagaimana kita boleh memberi idea untuk masa depan, masa depan negara. Saya juga ingin memaklum bahawa konvensyen 2 hari ini adalah disusun tentatifnya dengan komprehensif yang melibatkan persidangan meja bulat, ceramah untuk setiap kluster dan bahkan disinergikan dengan perbentangan cadangan pelan tindakan terpilih sebagai manifestasi kepada perkara yang telah pun dibincangkan nanti. Lanjutan itu, saya berharap agar semua peserta konvensyen ini mampu menjana selautan idea, sebahara ilham, segunung perencanaan dan 1000 solusi demi memastikan konvensyen ini mencapai objektif serta matlamatnya. Dalam itu juga, saya mengharapkan perbincangan-perbincangan yang melihat kepada bagaimana idea-idea pemikiran baru dalam dunia sekarang yang sedang berlaku. Idea liberalisme contohnya. Adakah itu satu idea yang boleh kita terima sebagai masyarakat timur, sebagai orang Malaysia yang kita lihat kadang-kadang ianya juga mengancam kepada kedudukan negara kita. Hadirin yang saya hormati sekalian, jelasnya inisiatif dan prakarsa yang diikhtiarkan oleh bahagian hal pelajar bersama dengan KPT untuk memperkasakan hasrat kepimpinan di kalangan mahasiswi untuk menjadi tunjang kepada transformasi pendidikan negara, malahan mampu mengisi vacuum kekosongan serta kelesuan pimpinan wanita di pelbagai bidang dan juga apa sahaja lapangan.
Maknanya memperkasakan lagi kepimpinan wanita pada masa depan. Bahkan menjadi katalis buat berhasilan gagasan konsep keluarga Malaysia sebagaimana cetusan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob. Konsep keluarga Malaysia ini diharapkan daripada konvensyen ini ada pendekatan yang boleh memberikan keadilan gender kepada rakyat Malaysia. Kebersamaan, keadilan. Sama atau tidak? Sama ke tidak? Ya. So keluarga Malaysia ini, apabila disebut keluarga Malaysia, dia mestilah tunjangnya adalah ibu. Bila ibu maknanya di situ, golongan wanita harus diberikan tempat yang sewajarnya. Keluarga Malaysia. Apakah maknanya keluarga tanpa ibu? Betul? Betul? Jadi apabila kerajaan kata keluarga Malaysia, maknanya di situ dasar dan juga pendekatan yang boleh memberikan satu kedudukan eksklusif kepada wanita itu perlu. Saya ini cakap, saya bukan wanita tapi cakap macam wanita pula. Ya, kita ni sayang wanita. Saya kalau anak lelaki saya cakap, saya diam je. Anak perempuan saya kata, ya, saya kata okey. Itulah kekuatan anak perempuan tu, Puan Zali. Puan Zali, anak perempuan suruh kita lemah. Anak perempuan suruh kita minta tolong kita, tolong pa, lemah kita, tolong kita. Itulah power ni perempuan ni. Maknanya masa dia kecil pun dia dah boleh, dia dah suruh kita dah. Kan? Macam itulah. Ni saya bercakap ni ibarat macam seorang bapa lah juga, sebab saya pun anak perempuan macam kamu juga. Saya kata saya anak perempuan mempengaruhi saya punya pemikiran kadang, sebab anak perempuan juga berani menegur saya berbanding dengan anak lelaki. Macam tu pula saya. Bak kata pepatah, hendak 1000 daya, tak mahu 1000 dalih. Justru itu saya menyeru pihak universiti, fakulti dan pelajar untuk terus bekerjasama serta berganding bahu, seia dan sekata bersolidariti dalam merealisasikan apa sahaja program yang dirancangkan hingga kejayaan berkunjung tiba di kaki halaman kita. Saya harap dengan adanya pelbagai institusi dalam konvensyen ini, kita dapat menjana idea yang bagus dan juga secara tidak langsung pengalaman kita untuk melihat daya fikir kawan-kawan kita yang lain selain daripada kita melihat daya fikir kita dan rakan sebelah kita. Sebelum saya mengakhiri bingkisan amanat dan cetusan aspirasi ringkas ini, marilah sama-sama kita menghayati apa yang diungkapkan oleh Raja Ali Haji, seorang pemikir Bugis, dalam Gurindam 12 pasal 5. Tentang hikmahnya seseorang yang berilmu itu ialah jika hendak mengenal orang berbangsa, lihatlah kepada budi bahasa. Jika hendak mengenal orang yang bahagia, sangat memelihara yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuannya. Jika hendak mengenal orang berilmu, bertanya dan belajarnya tiadalah cemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia dia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Sesungguhnya generasi pada hari ini adalah cerminan generasi pada masa depan. Generasi wanita pada hari ini adalah cerminan ibu pada masa depan. Maknanya di situ amat penting kedudukan wanita dalam memperlihatkan kepentingan pembinaan tamadun masa depan. Kalau hari ini generasi wanita kita, generasi muda wanita kita leka lalai, kurang akhlak dan moralnya, itu jugalah akan jadi pada negara kita 10-20 tahun yang akan datang. Jadi, kamu ini, seperti saya kata tadi, wanita Malaysia yang penting. Sebab kita menghimpunkan semua kepimpinan mahasiswa untuk melihat apakah dia polisi pada masa depan yang bukan hanya untuk kepentingan mereka,
tetapi juga melihat kepada kepentingan nasional. Ya? Sebab saya percaya apabila wanita berfikir, dia lebih berfikir terhadap satu keluarga. Jadi sewajarnya idea kamu ini nanti adalah idea yang boleh memberikan kehebatan dan kebaikan pada masa depan yang melingkari segenap aspek. Akhir kalam, saya dengan penuh rasa sukacitanya dan bersulam tulus pengharapan mendoakan agar Konvensyen Pemerkasaan Kepimpinan Mahasiswi Kebangsaan 2022 mencapai matlamat yang dirancang. Moga segala yang diwacanakan, didiskusikan sepanjang konvensyen ini bermuara membuahkan natijah serta memberikan kemanfaatan yang penuh hikmah jua, insya-Allah. Kita ada beberapa orang panel mengikut kluster yang hebat-hebat belaka, yang berjaya dalam bidang mereka, dan saya anggap ini merupakan satu peluang terbaik juga kepada semua mahasiswi untuk melihat bagaimana mereka boleh berjaya dan juga berkongsikan apakah aspek-aspek yang penting yang menjadi push factor kepada kejayaan mereka sebagai seorang wanita yang berjaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.